Dan pada ketika tu, suspek dikatakan macam biasa, macam orang normal, dokong anak dia tu, bayi tersebut, okay. Macam tak ada apa-apa masalah lah. Macam orang normal je berborak macam biasa dan nampaklah suspek tu sayangkan anak dia tu. Seorang ibu yang baru melahirkan anak sulungnya akhir April lalu ditemukan maut dipercaya dibunuh suaminya sendiri dalam satu kejadian di Kampung Bakar Batu di sini kira-kira pukul 12 tengah hari tadi. Jiran mangsa memaklumkan ada mendengar pertengkaran biasa namun tidak menyangka sehingga ia menjadi kes bunuh ibu dan juga bayi berkenaan. Assalamualaikum, hi guys, welcome back to the Kanis channel. Okay, untuk video kali ini saya nak kongsikan dengan korang satu berita yang sangat menyedihkan di mana seorang ibu yang masih dalam pantang dan juga bayinya yang masih dalam hari lagi telah dikelar oleh suami ataupun ayah kepada bayi tersebut. Okay, jadi perkara ini sangat-sangat mengejutkan dan sangat-sangat menyedihkan lah. Okay, apa pun sebelum Nisa mulakan, Nisa nak kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah buat arwah. Dan semoga arwah tenang di sana. Jadi tanpa berlengah lagi, okay, Nisa nak kongsikanlah dengan korang semua kes yang sangat-sangat viral. Okay, hampir semua rakyat Malaysia marah lah. Dan dalam masa yang sama, ramai jugalah rakyat Malaysia yang rasa terkilan dan rasa sedih dengan apa yang telah terjadi kepada isteri dan juga bayi tersebut. Okay, jadi perkara ni telah berlaku di Johor Bahru. Saksi ataupun ahli keluarga mangsa, ahli keluarga suspek, jiran-jiran yang duduk berdekatan dengan rumah mangsa dan suspek ni mengatakan bahawa pasangan ni adalah pasangan yang sangat baik, tak ada masalah, bukan jenis yang selalu bergaduh, dan baru berkahwin bulan 8 tahun lepas dan dikatakan akan melaksanakan persandingan majlis persandingan diorang lah dalam masa terdekat ni. Jadi mengikut perkongsian bapa mangsa mengatakan bahawa persiapan semua dah siap. Tinggal tunggu untuk langsungkan sahajalah. Okey, dan keluarga suspek dan juga mangsa sangat-sangat terkejutlah dengan apa yang telah terjadi ni. Adik-beradik mangsa serta adik-beradik suspek mengatakan bahawa pasangan ni sebelum ni tak pernah dengar pun ada apa-apa masalah keuangan ke apa. Okey, jadi menjadi persoalan lah kenapa boleh sampai tahap macam ni sekali. Nisa baca artikel daripada Astro Awani. Okay, jadi ini antara artikel yang paling terbaru lah. Okay, daripada astroawani.com. Lelaki kelar isteri, bayi sampai mati direman 7 hari. Okay. Johor Bahru, seorang lelaki yang tergamak membunuh dengan menggelar leher isteri berusia 26 tahun dan bayi lelakinya berusia 3 bulan direman 7 hari bermula hari ini hingga Isnin depan. Perintah reman dikeluarkan penolong pendaftar Nur Izzati Muhammad Zahari yang membenarkan permohonan reman polis di Mahkamah Magistrat di sini hari ini. Suspek tiba di mahkamah sekitar jam 9 pagi dengan kawalan ketat dari anggota polis. Dia ditahan 2.45 petang semalam di Permas Jaya beberapa jam selepas melarikan diri dalam keadaan bogel dengan menunggang motosikal. Jadi itu antara salah satu sebab isu ni ataupun kes ni viral. Sebab ada beberapa lah orang yang ada di atas highway tersebut telah merekod suspek dalam keadaan bogel membawa motosikal. Jadi orang semua ingatkan macam dia ni tengah lalok, macam mungkin tengah pengaruh dadah ke apa sampaikan sanggup menunggang motosikal dalam keadaan bogel. Ada beberapa lah yang merekod insiden tersebut. Ini antara salah satu sebab lah kenapa kes ni viral di Malaysia. Okay? Aku mengalir tol pening. Tak bogel mat. Tak tahu ni sistem apa ni. Suspek yang bekerja sebagai pencuci kapal itu disyaki membunuh isterinya dan anak lelakinya di sebuah rumah di Kampung Bakar Batu di sini. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 kerana kesesaan. Semalam, Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan ACP Raub Selamat berkata pihaknya menerima laporan berhubung pembunuhan itu 12.42 tengah hari. Sebilah pisau pemotong daging yang digunakan suspek bersama sebuah motosikal. Sebilah pisau pemotong daging yang digunakan suspek bersama sebuah motosikal turut dirampas. Dalam perkembangan lain, jenazah ibu dan anak itu dijangka dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Bakar Batu sebelum solat Johor. Apa yang Nisa dapatlah daripada artikel yang sebelum-sebelum ni, okay? Pada sehari sebelum hari kejadian,
Suspek ada belanja orang yang makan di salah satu warung yang terletak berhampiran dengan rumah yang suspek dan mangsa ni duduk lah. Owner kedai tersebut mengatakan bahawa suspek ni adalah seorang yang sangat baik, seorang yang tak ambil tahu mengenai hal orang lain. Baik, dia memang baik. Sebab semalam, dia baru makan ke tempat saya. Sarapan pagi, dia start belanja budak-budak yang dekat sini lah. Dan ada juga salah seorang kawan suspek yang mengeluarkan statement di sosial media beliau mengatakan bahawa suspek adalah seorang yang sangat baik hati. Sehari sebelum kejadian juga, itu anak Nisa, bukan hantu jerangkung. Pada sehari sebelum kejadian juga, jiran yang duduk berhadapan dengan rumah mangsa dan juga suspek ada datang ke rumah suspek dan juga mangsa untuk tolong baiki motosikal tak silap Nisa. Okay? Dan pada ketika tu, suspek dikatakan macam biasa, macam orang normal, dokong anak dia tu, bayi tersebut, okay? Macam tak ada apa-apa masalah lah. Macam orang normal je berborak macam biasa. Jadi, bila perkara macam ni terjadi, sangat-sangat mengejutkan jiran tu lah. Sebab dia kata baru je semalam dia tengok macam ni. Tiba-tiba hari ni terus ada sesi pertumbuhan darah berlaku. Salah seorang saksi kejadian adalah anak jiran tersebut. Okey, di mana masa tu anak jiran ni yang berumur 14 tahun, dia nak pergi sekolah dalam waktu kes tu berlaku lah, lebih kurang dalam tengah hari macam tu. Dia dengan abang dia nak naik motor pergi sekolah. Jadi masa dia nak pergi sekolah nak naik motor tu, masa tu lah dia nampak suspek heret isteri dia tu keluar rumah. Dan masa tu pun dia nampak dah ada banyak darah lah. Terkejut lah, dia panik. Okey, yelah budak kan baru 14 tahun kan, dia panik lah. Suspek masuk rumah dan kemudian suspek keluar dengan membawa bayi tersebut yang tengah menangis tu. Dia letakkan bayi tersebut dekat sebelah mak dia. Mak dia yang tengah baring dengan dalam keadaan yang penuh darah lah dekat badan tu. Jadi suspek letakkan bayi tersebut dekat sebelah bini dia tu. Saksi tu ataupun adik tersebut, okey, dia panik, dia takut. Jadi dia pun macam terus naik motor dengan abang dia terus pergi sekolah. Tapi dia orang macam cancelkan niat dia orang lah untuk ke sekolah tu sebab dia orang dalam keadaan trauma. Sebab dia orang kira saksi utama lah untuk kes ni. Menurut kenyataan adik tu, dia kata yang dia tak sangka pula bayi tersebut dikelar sekali. Tragis jugalah perkara ni, okay? Sebab berlaku siang hari. Jadi memang nak tak nak ramai lah orang yang menyaksikan perkara tersebut. Okay? Dan selepas sahaja suspek mengelar isteri dan anaknya tu, dia pun terus naik motor dalam keadaan bogel, terus larikan diri lah. Dia itu Nisa tak pasti dia nak lari diri ke mana dan kenapa dalam keadaan bogel macam tu. Nisa pun tak pasti kenapa. Jadi apa pun yang itu kita tunggulah keterangan daripada pihak polis. Dan apa yang pastinya lah, ramailah Nisa baca komen-komen, ada yang mengatakan mungkin benda ni terjadi sebab tekanan hidup. Yelah sebab sekarang ni kan macam semua benda naik harga. Menurut bapa mangsa ataupun bapa mertua suspek mengatakan bahawa suspek ni sangat baik. Seorang menantu yang baik, seorang menantu yang sangat rajin menolong bapa mertua dia ni. Suspek ni telah dibuang kerja beberapa bulan yang lepas. Jadi kalau ikutkan sekarang ni dia menganggur. Jadi mungkin itu salah satu sebab kenapa seseorang tu boleh hilang kawalan akibat tertekan. Itu hanya spekulasi yang diberikan oleh netizen lah yang komen, yang mengatakan mungkin suspek bertindak sedemikian kerana tertekan dengan krisis hidup yang dialami. Itulah. Apa pun tak apa, kita tunggu saja keterangan yang diberikan oleh polis. Sebab perkara ni apa yang sahihnya memang isteri dan anak tersebut dikelar oleh bapanya sendirilah. Sebab perkara ni memang dah ada saksi. Bukannya tak ada saksi. Kalau tak ada saksi tu lain lah. Boleh jatuh fitnah kan kalau kita macam bertindak main tuduh-tuduh je kan. Tapi ini sebab ada saksi yang nampak perkara tersebut. Jadi nak tak nak itulah, kita apa pun kita tunggu je lah apa punca motif sebenar suspek bunuh isteri dan anak dia tu. Kita tunggu je lah keterangan yang akan diberikan nanti. Walau bagaimanapun Nisa sangat-sangat respect dengan bapa mangsa, di mana bapa mangsa ni boleh bertindak natural, boleh bertindak tak menunjukkan emosi yang sebenar bila wartawan menanyakan apa yang terjadi lah di depan rumah anak dia sendiri. Jadi itu Nisa tabik lah. Nisa tabik sangat-sangat dengan bapa mangsa ni. Okay, dan bapa mangsa still mengatakan bahawa menantu dia tu seorang yang baik, seorang yang rajin tu semua. Jadi
Nisa agak terharu lah dengan perkara tersebut. Yelah, sebab kalau ada certain orang kan, bila anak dia kena bunuh, of course lah kita akan kecam, maki, hamun ke apa si pelaku tu kan. Tapi ni tak, dia still macam tak sangka tau yang menantu dia tu buat benda macam tu. Saya tengok ayah anak saya berbaring dekat pintu, ada luka lah macam kelar dekat leher. Nisa adalah baca komen di mana ada yang mempertikaikan kenapa bapak dia ni macam relax sangat ni, macam ada something fishy macam tu lah. Jadi Nisa macam pelik lah, macam habis tu takkan nak suspect bapak dia pula kan. Ada ramai jugalah yang komen mengatakan bahawa sebenarnya normal, kebanyakan bapa akan sorok perasaan dia yang sebenar tau bila sesuatu kejadian tu baru saja terjadi. Dan korang akan tengok emosi dia yang sebenarnya masa jasad anak dia tu dah tak ada depan mata. Maksudnya bila anak dia tu dah ditanam, dah dikebumikan, masa tu lah baru dia akan menangis, dia akan keluarkan emosi dia yang sebenar, bahawa dia baru terima, dia baru sedar bahawa anak dia tu dah tak ada dekat dunia ni, dah pergi selama-lamanya. Kebanyakan bapa-bapa macam tu. Dia akan sorok emosi dia yang sebenar. Itulah, apa pun kita sebagai netizen ni janganlah over-over, janganlah komen lebih-lebih sebab benda ni masih dalam siasatan lagi. Kalau boleh jangan nak menambahkan api lagi, jangan nak menambahkan minyak lagi. Seeloknya kita doa yang baik-baik sajalah. Semoga kedua-dua keluarga dapat terima semua ni, qada dan qadar ni. Semoga kedua-dua keluarga tak bermusuhan di masa akan datang. Apa pun Nisa rasa tu je lah untuk video kali ni. Okay, Nisa macam dahaga pula, bebel panjang. Korang jangan lupa follow TikTok The Kindness sebab dekat TikTok The Kindness Nisa ada ceritakan kisah-kisah pendek lah. Okay, sambil Nisa make up. Okay, macam korang nampak ni Nisa make up lah dekat TikTok The Kindness tu sambil Nisa bercerita-cerita pendek. Jadi Nisa perlukan sangat sokongan korang. Jangan lupa juga subscribe YouTube The Kindness dan jangan lupa komen banyak-banyak dekat bawah. Nanti Nisa akan baca sesatu. Kita doakan yang terbaik. Semoga siasatan dijalankan dengan telus dan dapat diselesaikan dengan cara baik. Apapun kita sedekahkan Al-Fatihah buat mangsa. Okay? So bye korang. Assalamualaikum and stay safe. Picnic with my best friend.